Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berkumpul bersama pada hari ini. Kita bincang tentang tajuk proses dan elemen pembentukan masyarakat dalam Islam. Kalau sebelum ni kita sebut tentang definisi wahyu, definisi masyarakat, proses pembentukan masyarakat, kita tambahkan lagi cerita tentang pembentukan masyarakat dalam Islam. Okey. Jadi masyarakat dalam Islam yang kita kata yang betul-betul ideal lah, yang boleh dijadikan sebagai contoh adalah masyarakat Islam di Madinah. Jadi kenapa di Madinah? Bukan di Mekah, bukan di tempat lain. Sebab Madinah ni adalah satu contoh masyarakat majoriti. Majoriti Islam memimpin yang berkuasa, yang mana dalam tu ada juga masyarakat minoriti orang bukan Islam. Jadi sesuai lah. Kalau nak kata macam kita hari ni duduk di Malaysia, kajian-kajian selalu buat, selalu sebut yang Malaysia ni antara ciri penting ataupun contoh yang penting pembinaan masyarakat, Malaysia boleh tiru dengan masyarakat Islam di Madinah. Sebab apa? Kita majoriti adalah orang Islam Melayu. Kemudian kita ada majoriti Cina, India, ada agama lain. Jadi sama juga dengan Nabi SAW, majoriti Islam. Kemudian ada lagi orang Kristian, ada orang agama syirik, ada juga orang Yahudi. Di kota Madinah masa tu terkenal tiga puak Yahudi yang terkenal, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani An-Nadir, satu lagi Yahudi Bani Luqah. Itu Yahudi yang terkenal. Dikatakan Yahudi di kota Madinah masa tu ada dalam 4,400 orang. Yang tiga puak besar ni ada yang jadi sangat besar lah kota Madinah tu, kira ni untuklah besar Madinah. Jadi orang Yahudi tu kuat. Jadi masyarakat Islam dikira majoriti yang berkuasa. Ada di Mekah masyarakat Islam ada, tapi masyarakat minoriti yang ditindas. Hari ni ada tak masyarakat macam tu? Mungkin kita kata masyarakat di China, Xinjiang, ataupun di Vietnam, di Patani, ataupun di mana-mana negara yang bukan Islam yang memimpin, dan orang Islam dinafikan hak-hak dia. Jadi situasinya lebih kurang macam Mekah. Jadi cara hidup mereka pun macam di Mekah lah. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, tak zahirkan Islam dia macam mana dalam perundangan semua, sebab bukan yang memimpin. Ada pula yang seperti Habsyah. Habsyah ni dia kira sebagai minoriti yang diberi hak ataupun keistimewaan, yang dijaga hak-hak dia. Raja Habsyah pada awal ni bukan Islam kan, orang Kristian yang berpegang teguh dengan Kristian. Jadi bila Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi, pergi, jadi mereka ni disambut dengan baik. Jadi bila orang Quraisy bawa utusan dia nak ambil balik orang, nak suruh panggil balik, jadi orang masa tu di Habsyah mereka jaga hak orang Islam, dia tak benarkan. Sebab dia tahu kalau orang kafir panggil balik orang Islam balik ke Mekah, mereka dia akan ditindas, diseksa. Jadi diberikan hak keistimewaan lah. Jadi itu hari ni mungkin kita kata macam di UK ke, di Australia ke, di Jepun ke, maksudnya negara bukan Islam, tapi mereka jaga hak-hak orang lain yang diberikan suaka politik lah, macam-macam cara lah dia nak melindungi orang Islam daripada keganasan ke apa. Okey, jadi kita tahulah sebab apa bila kita sebut tentang pembinaan masyarakat dalam Islam, model kita adalah model di Madinah. Jadi pembentukan pembinaan masyarakat negara Islam dia bertitik tolak dari penghijrahan Nabi SAW dan sahabat saleh. Sebelum ni mungkin saya dah sebut
yang Nabi SAW hijrah tu antara yang paling lewat. Sahabat pergi hijrah dulu. Sebab apa sahabat pergi hijrah dulu? Sebab Nabi tunggu panggilan daripada Allah Ta'ala. Jadi ni dah Lah, bilik. menjawab ada beberapa orang yang sebut, dia kata uh, Loh, hijrah Nabi ni seperti pelarian. Seperti pelarian. Kata bukan, sebab Nabi SAW dah diseksa, tapi Nabi tak pergi lagi. Nabi sahabat-sahabat lain dah pergi, Nabi tak pergi lagi. Nabi tunggu kejutan khas daripada Allah Ta'ala. Orang di Madinah dah jumpa selepas buat haji daripada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Rabiul Musim haji, pergi jumpa Nabi buat perjanjian Aqabah yang kedua. Masa tu mereka dah bersepakat nak lantik Nabi semua ni. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat yang lain dulu. Masuk bulan Muharram, masa tu timbul keazaman yang kuat di Nabi SAW. Nabi nak hijrah. Jadi sebab itulah bila Sayyidina Umar, selepas tu masa zaman Sayyidina Umar, dia nak buat tarikh tu lah, nak buat kalender Islam. Jadi kalender tu start pada bulan Muharram, tak start daripada bulan Safar, sebab Nabi ni hijrah pada 27 Safar. Ataupun ada riwayat kata pada awal bulan Rabiul Awal. Perjalanan Nabi tu lebih kurang 2 minggu. Nabi masuk dalam pada 12 Rabiul Awal. Jadi 27 itulah. 27 tu start hijrah. Sebab apa? Hijrah Nabi SAW mula dengan bulan Rabiul Awal ataupun bulan Safar, akhir bulan Safar. Tapi hijrah kalender tak dengan bulan. Jadi para ulama kata sebab azam Nabi nak hijrah tu bermula pada bulan Muharram dah. Itu adalah satu bukti yang kalau kita azam satu benda, azam tu dah dapat pahala, dah kira sebahagian daripada perkara tu. Jadi nak beritahu bila dapat wahyu supaya hijrah, Nabi pun pergi hijrah. Nabi yang pertama pergi cari sahabat dia, iaitu Abu Bakar. Nabi keluar pada waktu tengah hari, Nabi tutup kepala dia. Tutup kepala dengan kain. Kain tu orang panggil al-qina. Kain tutup kepala. Dia orang Melayu, dia guna juga perkataan al-qina. Dia buat kina jadi kain kana. Orang Terengganu ke dia panggil kain kana. Kain kana orang pakai tudung ke apa ke, dia pakai nak kain. Nak sembayang dia pakai kain tu takut nampak rambut. Jadi kain tu asal perkataan dia al-qina. Jadi kain Nabi tutup kepala dia. Lepas tu satu sebab panas tengah hari, satu sebab nak lindungi supaya tak perasan. Pergi rumah Abu Bakar. Bila pergi ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar, Nabi pun beritahulah, innallaha qad azinali bil khuruj wal hijrah. Sekarang Allah Taala dah izinkan aku untuk keluar dan juga hijrah. Masa tu Abu Bakar kata, as-suhbah ya Rasulullah. Kamu perlukan saing ke? Kamu perlukan sahabat ke ya Rasulullah? Nabi kata as-suhbah. Sebab sebenarnya sahabat lain ramai dah yang pergi. Yang tinggalnya Abu Bakar, Ali, Aisyah, 2-3 orang. Abu Bakar sebelum daripada ni selalu jumpa Nabi, tanya bila lagi time dia nak hijrah. Nabi kata, la ta'jal, jangan kamu tergesa-gesa. La'allallahu yaj'al laka sahiban. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kamu seorang sahabat. Kata tak apalah, nanti adalah time kamu begitu. Tapi Nabi tak beritahu yang Nabi yang akan jadi sahabat. Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang baik, dia dah dapat faham. Oh, maksudnya mungkin Nabi nak suruh aku hijrah dengan dia. Tapi tak dapat wahyu, jadi Nabi tak pergi lagi. Dalam fikir Abu Bakar tak. Semenjak Nabi sebut dia dah beli 2 ekor unta yang bagi makan unta tu. Semua tu nak suruh jadi sihat sebab persiapan untuk hijrah dengan Nabi. Bila Nabi sebut, terus dia keluarkan unta dan mereka pun mulakan hijrah. Ini dalam kisah tentang hijrah lah. Cuma di sini kita sentuh juga sebab kita nak tahu proses pembinaan masyarakat itu dia bermula daripada saat penghijrahan. Jadi orang di Madinah, mereka ni tak kenal mana dengan Nabi SAW. Yang pergi jumpa kat Mekah tu yang sebenarnya. Jadi bila Nabi SAW nak masuk kota Madinah, mereka ni macam tertanya-tanya dan nak tengok macam mana juga orang kata first impression.
pandangan kali pertama tu Nabi ni macam mana. Jadi ada yang naik apa? Naik kurma, ada yang duduk atas bumbung rumah orang perempuan yang nak tengok Nabi ni. Masa tu pembesar-pembesar puak-puak yang ada di Madinah pun semua nak ambil kesempatan lah. Maksudnya nak ambil perhatian pada Nabi. Bila Nabi dengan Abu Bakar ni dengan unta dia mari nak masuk ke kota Madinah, kita tengok ramai orang nak tarik tali unta. Maksud tarik tali unta tu nak ajak Nabi pergi ke rumah dia lah. Antara dia anak beranak keturunan Nabi yang ada di Madinah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi beritahu daripada awal. Nabi kata, um, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ya da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan unta tu, sesungguhnya unta tu telah diperintahkan. Maksud dia, jangan kamu nak pegang tali unta, jangan nak bawa aku pergi ke rumah kamu lah. Biar je unta dia berjalan sendiri. Kat mana dia berhenti, kat situlah aku akan tinggal. Sebab dia ni dah diperintahkan oleh Ta'ala. Jadi ulama kata sebab apa Nabi buat macam tu? Sebab nak ambil hati orang Madinah. Sebab takut kalau Nabi ikut seorang, orang lain akan terasa hati. Oh, Nabi ni mesti nak pecat beranak dia. Siapa anak beranak Nabi yang ada di Madinah? Ialah dia apa ni? Nenek Nabi. Ataupun moyang. Sebab Abdul Muttalib asal orang Madinah. Abdul Muttalib ni mak dia nama Salma. Jadi ayah dia ni Hashim, seorang pedagang yang terkenal di Mekah. Dia kahwin dengan Mekah, kemudian dia pergi berdagang di Madinah, dia menikah dengan orang di Madinah, nama dia Salma. Jadi bila Hashim meninggal, orang di Mekah kata, kita tak ada pengganti ni. Keturunan anak Hashim yang ada di Mekah tak ada sifat kepimpinan, tak boleh jadi pemimpin. Masa tu orang kata kan dia ada seorang lagi anak, budak lagi masa tu yang duduk di Madinah. Jadi adik-beradik pada Hashim, nama dia Muttalib. Muttalib pun naik unta dia pergi ke Madinah. Nak bawa jumpa. Bila Salma dah bagi keizinan semua ni, Muttalib naik unta sekali dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib asal nama dia adalah Syaibah. Syaibah tu maksudnya uban. Sebab daripada kecil lagi dikatakan kepala dia tu ada uban. Jadi bila naik unta masuk ke kota Mekah, orang pun kata, oh Muttalib ni dah bawa balik seorang hamba. Hamba tu dalam bahasa Arab Abdul. Jadilah Abdul Muttalib. Lekatlah nama orang panggil pada Syaibah, hamba kepada Muttalib. Padahal nama dia Syaibah. Jadi keturunan Salma, keturunan dia yang ada di Madinah ni tahu Nabi SAW nak datang, mereka ni sambut. Semua yang ada ni rasa setuju tak dengan cara saya ni? Maksudnya saya banyak cerita, saya tak fokus pada slide ni. Kalau tak setuju saya nak direct pada slide kita ni baca je. Ataupun suka kalau saya cerita hurai yang tak ada dalam slide. Okay? Jadi kalau suka macam ni boleh like. Suka saya tahu sebab awak tak ada muka, tak ada apa kan. Tak ada komen apa. Jadi kalau rasa tak setuju boleh beritahu. Jadi nak jadikan cerita keturunan mereka ni ada orang yang pertama yang cuba nak tarik. Nak tarik dia Nabi kata da'ha fa innaha ma'mur. Puak lain pun mari nak jumpa Nabi kata biar je sebab dia telah diperintahkan. Jadi sebelum nak sampai ke tempat tu, unta tu dia berhenti di satu kawasan. Kawasan tu kawasan lapang, ada kebun kurma. Nabi tanya, ni kebun siapa? Sahabat lain kata, tu kebun seorang, ada milik dua orang anak yatim. Nabi kata, kalau gitu kita beli tanah ni, kita bina masjid. Kenapa tak? Sebelum sampai kota Madinah, Nabi dah berhenti satu tempat di Quba kan. Masa tu Nabi duduk berapa hari, Nabi bina masjid dah. Kemudian nak pergi ke Madinah, nak pergi duduk kat rumah untuk berehat. Sebelum sampai tempat rehat tu, Nabi teringat lagi nak buat masjid. Kata tempat ni kita beli tanah ni dengan tuan dia anak yatim tu. Kemudian kita bina masjid. Sampailah seterusnya perjalanan, dia berhenti di rumah seorang sahabat. Sahabat tu nama dia apa? Siapa ingat lah? Abu Ayyub lah. Abu Ayyub Al-Ansari tu siapa? Rasanya ia dah tahu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi pun duduk. Dan kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari tu daripada keturunan Nabi yang tadi tu, yang keturunan Salma tu.
Jadi Allah Ta'ala dah buat yang terbaik. Jadi semua orang rasa puas hatilah. Nabi tak buat pilihan dia sendiri. Nabi ni bukannya orang yang kroni, yang penting anak beranak. Tak. Jadi nampak dah first impression tu Nabi ni seorang yang hebat. Jadi dalam masyarakat Islam, ciri-ciri sebuah masyarakat yang baik adalah asas dia adalah sebuah yang Nabi buat pembinaan masjid dulu. Masjid itu sebagai kemudian mempersaudarakan Muhajirin Ansar, bina pasar dan buat perlembagaan. Ada 4 perkara. Okay. Jadi apa peranan masjid pada zaman Nabi? Jadi masjid itu adalah sebagai pusat pentadbiran, pusat soal jawab, pusat ibadah. Jadi semua benda yang berkaitan dengan umat Islam ni dibuat di masjid. Jadi besarlah peranan masjid tu sebab tu orang kata dalam hadis sebut ajar qabladah, berjiran sebelum. Maksudnya kalau nak pergi duduk satu penempatan tengok tempat yang terbaik, kita tengok kejiranan. Dan jiran yang terbaik sebenarnya adalah maksudnya masjid. Kawasan kita tu dekat dengan masjid ataupun berada di kawasan yang masjid dia tu hidup. Ada masjid besar tapi masjid rumah sebelah masjid. Tapi masjid tu tak ada orang hidup, tak hidupkan. Jadi kalau kawasan tu imarah masjid tu baik, maksud tu adalah kawasan yang baik. Jadi seterusnya, yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dalam bab mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, ni kita boleh kata dalam bab menjaga perpaduan. Orang Muhajirin, orang Mekah, orang Ansar, orang Madinah. Dikatakan dalam 90 orang yang antara Muhajirin dan Ansar tu dalam satu majlis Nabi persaudarakan. Jadi apa yang hebatnya mempersaudarakan ni? Ni yang tak pernah dibuat dalam sejarah. Mana-mana sejarah tak pernah buat. Dan terbuktilah orang kaji selepas tu yang dibuat oleh Nabi ni adalah kaedah paduan yang terbaik. Orang macam-macam cara nak suruh menyatu padukan masyarakat. Atas sekarang ni pun bila naik kerajaan buat satu kempen keluarga Malaysia. Sekarang ni tujuan ni apa keluarga Malaysia tu? Supaya rakyat yang berbagai bangsa dapat bersatu padu seperti sebuah keluarga. Contohnya yang dibuat. Kalau sebelum ni ada dia buat uh, macam-macam lah, satu Malaysia lah. Tujuan tu untuk perpaduan. Jadi kita kata yang Nabi SAW buat hebat lagi. Yang Nabi buat mempersaudarakan Muhajirin Ansar, dan masa tu orang yang dipersaudarakan ni dia boleh mewarisi harta. Orang Muhajirin meninggal, Ansar boleh ambil harta dia. Orang Ansar meninggal, orang Muhajirin boleh ambil harta dia. Kemudian turunlah ayat Quran yang memansuhkan. Dia tak ada lagi lah pewarisan harta ni. Pewarisan harta ni hanya untuk anak beranak saja. Sebelum tu boleh warisi harta. Yang terkenal dalam sejarah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin seorang sahabat lagi, Sa'id bin Abi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia diberi dia ni hartawan yang hebat. Jadi bila dia ke Madinah dalam keadaan kosong, sahabat dia ni nak bagi sebahagian daripada harta dia, kemudian suruh pilih salah seorang daripada isteri dia. Bukan kata kamu ambil dah isteri aku hak tua ni, tinggal lagi isteri aku yang muda ni, atau maksudnya dia kata kamu boleh pilih mana-mana isteri aku yang ada ni, aku akan ceraikan dia, kamu boleh kahwin dia. Sampai setara tu ukhuwah yang dia buat. Jadi soal kata kalau betul-betul lah nak laksanakan perpaduan dalam zaman kita ni lah, kena buat seolah-olah macam mempersaudarakan tu. Orang Melayu dipersaudarakan dengan orang Cina, orang India semua. Jadi itu adalah langkah terbaik untuk perpaduan kalau nak ikut yang dibuat oleh Nabi SAW. Nak menghapuskan jahiliah, apa ni apa panggil? Asabiah. Asabiah ni perkauman. Kalau masyarakat yang terkenal kita kata di Amerika, dulu kata mereka ni bertamadun hebat pun, mereka masih amalkan lagi orang kulit putih jadi orang yang hebat, orang kulit hitam jadi hamba. Dia orang-orang yang hamba ni selalu jadi ditindas oleh orang kulit putih. Ataupun di mana ada British mari ke Malaysia, yang dia buat diamalkan dasar pecah dan perintah. Kita belajar sejarah dah. Sebab tak mahu dia bersatu padu. Kalau bersatu padu dia akan menghancurkan kerajaan mereka. Jadi tak, Islam tak, bersatu padu adalah satu sumber kekuatan. Ataupun di mana
di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi membina pasar. Masa tu ada pasar ke tak ada? Ada. Pasar orang Yahudi. Jadi sifat pasar orang Yahudi ni memang harga dia mahal. Sampailah sekarang orang cerita pasal ikan siakap ke. Yang ni harga Yahudi, harga Yahudi. Sebenarnya silap. Nah, silap apa? Orang Yahudi jual mahal. Jual mahal kepada orang bukan Yahudi. Sama-sama Yahudi, mereka jual murah je. Mereka utamakan bangsa mereka, mereka gerak. Orang kita lebih Yahudi daripada Yahudi lah. Sebab apa? Dengan bangsa sendiri yang mahal, dengan orang luar dia tak lain pula dah. Dia tak boleh berkompromi pula. Jadi orang Yahudi ni mereka di pasar mereka, mereka jual mahal, mereka ambil riba, mereka cekik darah semuanya. Orang Islam terpaksa lah membeli. Jadi bila Nabi bujuk kat pasar, orang Islam di pasar sendiri guna sistem Islam semua ni adil. Orang Yahudi tadi pun banyak yang mari guna pasar yang dibuat oleh orang Islam. Jadi bila kita baik, produk kita baik, jadi insyaAllah orang lain pun akan tertarik dengan sendiri. Tak payah kita nak musnahkan produk orang lain. Itu dalam bab niaga lah. Awak semua ni lebih mahir lah dalam bab niaga ni. Sebab sekarang ni saya dengar lah yang terbaru daripada pihak atasan. Dia kata di Uniza sekarang ni banyak dah isu yang pelajar diploma, pelajar apa ni, pelajar ijazah yang berhenti daripada belajar semua ni. Sebab apa? Sebab masing-masing dah ada bisnes. Awak semua ni mungkin dah ada bisnes. Jadi kalau belajar dapat degree ke apa ke master ke apa ke, kerja belum tentu. Tapi ada hutang tu memang tentu. Dah banyak berhutang. Tapi bila apa ni, bila bekerja ada yang sampai dapat 40,000 sebulan. Ada pelajar student kita yang gaji dia dapat 60,000 sebulan. Tu kalau kerja sampai profesor ke apa pun tak dapat gaji macam tu. Jadi sekarang ni orang dah tak minat belajar. Cuba kita beritahu dah. Ha, ada apa ni? Ada yang like suka tu lah. Memang betul lah. Kalau semata-mata untuk dapat kerja, semata-mata untuk ni memang kita kata universiti tu sekarang ni bukan tempat yang terbaik lah. Cuma universiti tu adalah pusat untuk kita membina pemikiran. Kita nak membina jaringan apa sosial, itu yang penting. Kalau asah dia kita belajar memang untuk dapat kerja memang rugi sangatlah. Sebab tu saya suruh selalu betulkan niat biar kita dapat manfaat yang lain dari sudut adab, hubungan dengan guru, keberkatan daripada ilmu yang kita dapat tu. Bukan sekadar untuk urusan kerja ataupun untuk dapat duit lah. Yang keempat, mewujudkan sebuah perlembagaan yang perlembagaan tu diiktiraf sebagai satu-satunya perlembagaan terawal yang bertulis yang menceritakan tentang hak-hak antara berbagai bangsa agama. Jadi piagam tu disebut sebagai piagam Madinah. Okey. Orang apa dia kandungan? Yang ni awak kena ingat ni. Kalau dalam ujian ni yang saya baru siap buat soalan, memang ada ujian ni. Yang pertama, orang kalangan Quraisy dan juga Yasrib yang Madinah ni, mereka kena gabungkan diri berjuang bersama-sama. Kalau orang mari serang ke apa, dua-dua ni kena bersama. Tak boleh serahkan orang Madinah saja. Yang kedua, orang Islam dengan bukan Islam, kiralah Yahudi ke, kafir ke, orang semua hati ke, mereka kena pertahankan negara daripada serangan musuh. Yang ni kita kata kes sebab apa? Orang Yahudi yang 4,000 lebih tu, salah satu puak dia iaitu Bani An-Nadir, mereka ni dihambat keluar daripada kota Madinah pada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ni tak mempertahankan Madinah, mereka ni cari peluang untuk membunuh Nabi, untuk membuat propaganda yang pelik-pelik, nak hancurkan Islam. Kata nama bersatu untuk dalam satu buah negara, tapi cari jalan. Dan juga bila ada musuh nak musuh Islam di luar, kemudian mereka tolong musuh Islam tu untuk lawan dengan sekutu orang Islam di luar. Contoh orang Madinah, dia ada sekutu, macam orang di Malaysia, dia ada sekutu dia dengan Thailand. Jadi orang lain yang duduk di dalam Malaysia juga, dia berpakat dengan pihak musuh di Thailand untuk hancurkan Thailand. Padahal Thailand ada sama dengan Malaysia. Jadi perbuatan tu tak boleh terima. Nabi
keluarkan golongan Yahudi itu Bani An-Nadir daripada kota Madinah. Selepas daripada itu tercetus sebuah perang lamalah lepas tu, iaitu perang Khaybar. Perang Khaybar lawan Yahudi, orang Islam menang. Banyak harta rampasan boleh dia tu. Dan Nabi juga kahwin dengan salah seorang puteri daripada Yahudi tu. Itu awak fikir sendirilah. Jadi saya teka-teka bagi itulah. Apa dia nama puteri orang Yahudi yang Nabi kahwin dalam perang Khaybar. Seorang wanita yang cantik yang dicemburui oleh isteri-isteri. Jadi orang Yahudi ni mereka dibuang sebab mereka langgar perjanjian Madinah. Okey, yang seterusnya, setiap warga negara bebas bergerak dan menetap di Madinah. Setiap warga negara boleh memiliki harta, memiliki ilmu. Jadi kebebasan, persamaan lah. Persamaan, semuanya ada kebebasan, boleh beragama dengan agama masing-masing tanpa paksaan, semua. Tapi keistimewaan tetap juga diberi kepada golongan Islam. Yang lain tak dinafikan tak. Macam kita di Malaysia, orang Melayu dapat keistimewaan yang lebih. Jadi orang yang bukan Islam, dia bersoal sebab apa? Patutnya kata ada, samalah. Tak. Kalau ikut piagam Madinah Nabi pun, orang Islam, orang asal, dia dapat kelebihan yang lain yang lebih berbanding dengan orang bukan Islam. Cuma orang zaman tu, kalau di mana-mana pun, bila sebuah negara dia diperintah oleh seorang raja, kebiasaannya orang lain akan ikut tu agama raja tu. Kalau tak ikut, mereka ni akan disesa. Yang berlaku di Parsi, di Rom, di mana. Jadi bila Islam buat gini, seolah-olah ini adalah satu kaedah baru lah dalam untuk dapat perpaduan semuanya, beri kebebasan beragama, kebebasan untuk orang lain untuk hidup. Okey. Seterusnya, secara umumnya dalam Piagam Madinah tu ada 47 fasal. Dia ada kewajipan seseorang pada agama, iaitu dari sudut akidah dan juga agama dia. Satu lagi, kewajipan terhadap pemerintah. Itu tanggungjawab politik. Kalau orang kata politik ni bukan sebahagian daripada agama, kita boleh jawab macam ni lah. Dalam Piagam Madinah pun Nabi SAW dah bagikan dua. Ada satu kewajib tanggungjawab agama, satu tanggungjawab dalam bab politik. Jadi kita kena ingatlah, politik tu sebahagian daripada agama. Cuma ada beberapa banyak benda lah hari ni, bila sebut pasal politik, dia telah dijauhkan daripada agama. Jadi kita kena ingatlah benda asas tu. Jangan sebab benda tu berlaku pada depan kita yang kita rasa tak setuju, kita tolak semua benda. Tak boleh lah. Okay. Ciri-ciri masyarakat Islam. Masyarakat Islam, ciri yang utama di akidah dia. Dia kata Jepun sebuah negara yang lebih baik daripada negara Islam. Kata. Sebab dia adab dia bagus, etika dia bagus, dia amalkan kebersihan semula. Dia kata dia ni negara Islam tak? Macam masyarakat dia tu tak. Sebab yang pertama kita tengok adalah akidah. Akidah dia tu bukannya akidah Islam. Jadi dia tak dikira Islam. Okay. Yang kedua, barulah kita tengok syiar. Syiar ataupun ibadat. Maksudnya nak tengok sebuah negara, sebuah masyarakat tu Islam, dia tengok syiar ataupun ibadat dia buat tu kena tak. Jadi secara umumnya orang akan ambil daripada rukun Islam. Rukun Islam, solat, zakat, puasa, haji. Cuma Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar Islam, dia tambah dua lagi. Iaitu sebuah masyarakat syiar ni, dia kena ada amal ma'ruf nahi munkar, cegah keburukan, suruh buat baik. Kalau dalam masyarakat tu tak ada orang yang nak tegur, orang tak tutup aurat pun tak tegur, orang tak semayang pun tak tegur, semua ni tak suruh orang buat solat ke apa ke. Jadi itu bukan ciri masyarakat. Masyarakat Islam dia kena ada jaga tepi kain orang. Kita salah sebut orang zaman-zaman lain ni kata, kamu jangan jaga tepi kain lah. Tak. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memang jaga tepi kain. Jaga tepi kain, hatta jaga dalam kain. Istilah dia. Cuma begitu dia ada dawabit ataupun ada hak-hak dia. Kalau sama jiran ke, ada benda yang kita boleh cara, ada benda yang kita sentuh. Yang last sekali ialah jihad di jalan Allah. Jadi kena ada perjuangan. Kalau orang mari serang, musuh mari serang ke, sama-sama kena pertahankan. Jadi dalam semua-semua ni ada ulama kita
uh, solat tu yang paling besar. Sebab solat tu dia dah merangkumi semua ibadat-ibadat yang lain. Betul tak kita kata? Dalam solat, dia ada puasa. Dalam solat, dia ada mengucap dua kalimah syahadah. Dalam solat, dia ada haji. Betul tak? Betul. Sebab dalam solat, kalau kita haji dia kat mana? Haji ni kita pergi Kaabah. Dalam solat, kita menghadap kiblat. Dalam solat ada puasa. Puasa ni kita tahan diri daripada lapar, dahaga. Solat pun kita tak boleh makan. Dalam solat ada mengucap dua kalimah syahadah. Betul. Dalam tahiyat, dalam duduk antara dua sujud tu semua. At-tahiyat itu semua. Kemudian dalam solat ada zakat. Agak-agak dia, apa dia zakat dalam solat? Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir terkenal di Mesir, dia kata, maksud zakat dalam solat ialah zakat waktu. Zakat waktu ni macam mana? Maksud dia adalah waktu-waktu yang kita kena solat, kena solat tu ibarat seperti duit yang kita keluarkan berzakat. Kalaulah sehari kita semayang 17 rakaat. Satu rakaat itu kita ambil masa 2 minit. Jadi seperti kita solat dalam setengah jam ataupun 34 minit. Kita ambil 34 minit daripada waktu kita 24 jam. 24 jam tu bersamaan dengan berapa minit? Soalan. 24 jam bersamaan dengan berapa minit? Mungkin kita kata 1440. Jadi 34 minit per dengan 1440 dia bersamaan dengan 2.4%. Kita ambil 2.4% daripada waktu kita sehari, kita kurangkan itu untuk solat. Tapi waktu kita tu nampak berkurang kan? Tapi di sisi Allah sebenarnya waktu tu akan jadi semakin bertambah. Kita jadi lebih berkat, kehidupan kita jadi lebih mudah. Jadi solat kerja pun kita tak leka sebab kita pergi awal, sebab subuh kita solat awal. Maksudnya terjaga kehidupan. Macam zakat harta 2.5%. Jadi 2.4% daripada waktu dengan 2.5% daripada harta yang kita tunaikan kena zakat tu lebih kurang sama. Ini disebut oleh para ulama. Kemudian ada mencegah kemungkaran. Okey, kemudian lagi baru yang tiga iaitu ciri dia akhlak dan kesopanan. Dia kena bermula dengan akidah dulu. Kemudian bermula dengan fiqh yang tak akid, barulah dalam negara tu ada akhlak. Kalau kita kata ada, negara tu bagus, negara tu akidah dia betul, negara tu amalkan semua syiar-syiar ni, tapi tak ada akhlak, tak bersopan dengan orang lain, kita kata tu bukan ciri masyarakat yang sebenar, masyarakat yang baik. Contoh kita kata negara yang terkenal dengan akhlak yang hebat, dari sudut muamalat dia dengan orang sama sendiri, negara mana? Kalau kita perasan lah, kita buka dalam website ke YouTube ke, negara-negara yang paling ramah untuk kita ziarahi, yang terbaik, yang dengan pelancong ke, negara mana? Negara Pakistan. Pakistan, ya. Kita tengok orang yang travel-travel ke, dia kata masyarakat yang paling ramah. Kalau kita makan ke apa ke, kalau kita tahu dia tu pelancong daripada luar, dia bagi tempat tinggal daripada kita makan percuma, tu adalah di Pakistan. Orang yang travel-travel lah, dia selalu sebut begitu. Jadi maksudnya, itu adalah ciri sebuah negara yang baik. Kalau dia tu tak meraihkan tetamu, dia tu tak baik pada jiran, pada orang cakap kasar, kepada orang kafir dia ni nafikan hak, jadi mereka tu bukan ciri masyarakat yang baik. Seterusnya, masyarakat tu suka bagi nasihat, berlaku adil. Kemudian masuk satu lagi tentang hubungan kejiranan. Sebuah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mementingkan hubungan dengan jiran. Kita hari ini kadang-kadang jiran pun kita tak kenal siapa jiran kita, kita tak jaga hubungan kita dengan jiran. Itu satu benda yang sangat-sangat menyedihkan. Sebab apa? Pada sebuah hadis yang disebut arba'un minas sa'adah. Yang empat ciri kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'ah solihah, wanita yang baik ataupun isteri yang baik. Seseorang tu dia akan jadi rasa bahagia kalau dapat pasangan yang baik. Kalau perempuan, lelaki yang baik. Jadi semua pasangan yang baik tu bahagia.
Yang seterusnya al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang lapang. Kalau orang tu rumah dia besar, kawasan perumahan dia besar, tak boleh ni Nabi suruh kita bersederhana. Tak. Ada keadaan Nabi suruh sederhana, tapi Nabi sebut ciri untuk orang tu yang bahagia tenang tu, tempat tinggal dia tu lapang. Ada juga ulama yang kata maksud tempat tinggal yang lapang tu adalah diluaskan kubur di hari akhirat kelak. Maksudnya, tapi secara umum kita tempat tinggal kat dunia rumah lah. Kemudian jarus soleh, jiran yang baik. Yang seterusnya al-markabu al-ani, kenderaan yang selesa. Tengok Tok Guru apa tu pakai kereta Mustang ataupun kereta Porsche, kereta Ferrari, kereta ni membazir semua. Tak. Mereka ada kemampuan, mereka dah sedekah, mereka dah tunaikan semua orang, mereka tak hutang. Kemudian mereka nak beramal pula dengan hadis yang kata kenderaan yang selesa. Jadi para ulama kata sebab apa ada juga masuk kenderaan yang selesa? Sebab kenderaan yang selesa, maksud dia sebuah kenderaan yang boleh menyampaikan kita kepada tujuan, dan juga kenderaan yang bila kita masuk mengingatkan kita kepada Allah. Bukan masuk kereta tu bawa laju, bila bawa 200 km sejam takut ingat mati, ingat Allah, bukan gitu. Maksudnya masuk-masuk dalam kereta tu rasa tenang. Masuk-masuk dalam kereta tu rasa tenang, taklah selalu apa ni, rosok tengah jalan tak fikir pasal tu, boleh menyebabkan kita ada peluang untuk berzikir dengan Allah Ta'ala. Kalau naik kereta hebat menyebabkan kita sombong, kita pelekeh orang lain, itu tak tercapai lah matlamat yang dikatakan dalam hadis. Lepas tu sebaliknya dia sebut empat tanda penderitaan ataupun keburukan adalah jiran dia tak molek. Kemudian isteri dia pun bukan orang baik. Kemudian tempat tinggal yang sempit dan juga kenderaan yang buruk. Jadi hadis ni nak beritahu lah Islam tak melarang kita ni bermewah semua tu, kalau kita ada kemampuan. Jangan kita ni bermewah di atas kesusahan orang lain, itu yang tak dibolehkan lah. Kemudian kena ingat ni hadis ni, orang kata jiran tu siapa? Jiran tu orang yang tinggal dekat rumah kita, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. 40 orang. 40 kiri, 40 kanan. Maksudnya orang duduk rumah flat tu satu rumah flat lah. Semua jiran ni kali itu. Jadi Nabi kata jiran ni dia ada 3 keadaan. Ada yang ada satu hak, ada yang ada 2 hak, ada yang ada 3. Satu hak siapa? Satu hak ni kalau dia tu memang jiran kita. Kemudian dia tu bukan orang Islam dan dia tu bukan saudara mara. Kalau dia tu jiran kita, kemudian dia tu orang Islam, tu dia ada 2 hak. Kalau buat dosa benda dia besar lagi lah dengan hak pertama ni. Kemudian orang yang ada 3 hak, hak sebagai jiran, hak sebagai orang Islam, hak sebagai anak beranak. Orang yang duduk kawasan kampung ke apa ke, dia sebenarnya dia dengan jiran-jiran dia, orang kampung dia tu, dia ada 3 hak yang dia tunaikan. Hak dia sebagai jiran, sebagai orang Islam, dan juga hubungan silaturahim anak beranak. Kalau mereka tak jaga hubungan dengan jiran, dosa dia lebih besar lagi dosa orang lain yang ada semata-mata jiran ataupun orang Islam tadi. Dan juga dia berikan keutamaan lah. Kalau kita nak tolong orang bagi sedekah ke, kita nak bagi doa, kita kena utamakan hak dia yang ada 3 hak ni. Janganlah sampai kita ni selalu sedekah kat mana, tolong orang kat dalam Facebook, orang tu orang ni. Tapi dalam keluarga kita, anak beranak kita, sepupu kita ataupun pak saudara kita ada yang masih lagi tak mampu. Kita Imam Ghazali di sini disebut beberapa hak dalam berjiran, contohnya beri salam, tak bercakap banyak, tu tak boleh berlebih, sakit, takziah, meraihkan keselamatan. Ini jangan kita buat. Maksudnya kalau jiran tu happy, kita buat sesuatu tanda kita raih biar dia tahu yang kita ni happy, dia happy. Kalau jiran bersedih, kita buat sesuatu yang kita tak zahirkan kita ni gembira dengan kesedihan dia. Yang contoh ni kalau jiran tu dapat anak apa ke, kita tengah sedih, tapi kita raihkan dia, jangan tunjukkan kesedihan tu, kita cuba tunjuk yang kita ni gembira. Sampai tahap tu yang kita buat. Contoh kata keputusan yang baik. Anak kita dapat 5D, anak dia dapat 5D. Kita patutnya sedih lah.
Tapi kita raikan kegembiraan tu dengan kita tak zahirkan kesedihan kita, kita rasa gembira bagi pihak dia. Tu orang panggil dengki ataupun cemburu yang dibenarkan. Ada cemburu yang tak dibenarkan, namanya hasad. Ada cemburu yang dituntut. Maksudnya kita rasa kehebatan orang lain dan kita nak kebaikan macam dia, dalam keadaan kita tak ingin dia hilang kebaikan tu. Itu yang cemburu yang dibenarkan. Kemudian tak pantau, tak cari air, bangsa tu yang lain. Yang last sekali sebab apa? Bersikap baik dengan anak jiran. Maksudnya jaga hubungan lah, jangan pada anak jiran lah, bukan menolak anak jiran pula ni. Salah faham. Okey. Last sekali kita tengok Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari Muslim, mazala Jibrilu yusini bicat hatta zanantu annahu sayuwarrisahu. Jibril sentiasa mewasiatkan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran, sehinggalah aku merasakan jiran itu kerabat aku. Nabi yang kata Jibril ni pesan sama dengan jiran-jiran ni, sehingga kan Nabi rasa macam Jibril tu nak beritahu yang jiran tu macam anak beranak yang akan dapat waris harta. Sebab banyak sangat beri nasihat supaya jaga hubungan dengan jiran. Hari ni kita selalu menyakitkan jiran, kita rasa kita benda tu biasa. Contohlah, kalau kita ada apa ni, benda binatang ke, pokok ke, kita tanam apa ke, kita kena jagalah supaya dah ada apa tak kena dia ataupun binatang kita kena tu tak bengok jiran ke, kucing ke. Kadang-kadang ada dia apa ni, dia bela kucing. Orang mari ke rumah dia kata bagus lah kucing kamu ni, kata bagus lah bersihan tak berok kat rumah. Memanglah dia tu bagus tak berok kat rumah kita, tapi dia berok kat jiran. Jiran hari-hari bersih rumah. Kita takut sebab Nabi sebut dalam satu riwayat, tak masuk juga la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tak masuk syurga orang yang tidak aman jiran dia daripada gangguan. Gangguan dia tak apa, dia boleh atasi, tapi gangguan binatang, gangguan apa lagi, gangguan daripada bunyi bising daripada rumah dia tak menghilangkan ketenangan dia lah. Kadang-kadang orang tu dia kata selalu beralih ke masjid, orang yang hafal Quran, orang yang jaga hubungan dia, pakai tak tutup aurat, biasa tutup aurat, dia rasa peluang dia untuk masuk syurga tu luas dah. Mungkin benda yang akan mengganggu dia yang ibadat ataupun dia yang mengganggu proses dia masuk syurga, sebab dia tak ambil, dia tak jaga hak-hak dia demi jiran. Na'udzubillah, kita berlindunglah daripada itu. Jadi itulah saja untuk hari ini tentang masyarakat dalam Islam. Kesimpulannya kita sebut masyarakat dalam Islam, kita boleh tengok daripada masyarakat Nabi SAW di Madinah, macam mana Nabi selaku ketua negara, Nabi jaga hak-hak orang minoriti, dan dalam usaha yang sama ada perundangan yang jelas dan ada ketegasan. Kemudian ada hak-hak yang perlu dijaga, macam kita sebut tadi, apa yang Nabi buat dalam sebuah negara itu, ada sudut masjid dan sudut perpaduan dengan saudara Masjid Ansar, Bina Pasar, dan juga ada perlembagaan. Okey, itulah sebenarnya yang saya berkongsi pada hari ini. Jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan saya. Jadi kita boleh bincanglah di dalam Telegram. Assalamualaikum.